Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Saya Aida Mulyono dan ini ringkas jam 12. Kita mulakan dengan laporan ini. Sarawak bakal memiliki terminal lori di setiap pekan atau bandar utama di seluruh negeri. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, Kerajaan Sarawak sedang mengkaji keperluan bagi mewujudkan terminal tersebut selepas mengambil kira jaringan jalan raya banyak di negeri ini. Lorry terminal now, I think we are coming up with a new proposal, a new concept, where we will not be having just a lorry parking place already. It will be a lorry terminal because we have to look into the logistic industry in Sarawak, throughout the whole Sarawak. It cannot be like this anymore. Justru terminal lori yang lengkap dengan gudang, tempat tinggal dan tempat makan haruslah dibina. So we have to have proper terminal where we have facilities, where we have warehousing, where the goods arrive, they can unload the goods in the warehouse, and then the smaller lorry, the 3-ton lorry, so they come there and pick up the goods. In the terminal, we have facilities, we have accommodation, cheap accommodation for the lorry driver. They can rest there, next day continue the journey. Beliau berkata demikian selepas melakukan pemeriksaan tapak letak kereta lori Sibu di Jalan Ding Lik Wong pada Isnin. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Lee Kim Shin memaklumkan isu tapak letak kenderaan yang dihadapi Persatuan Lori di Sibu telah selesai. We had a meeting this morning and here on site we explained to the Lorry Association that this part will be underground cable. According to Sarawak Energy, it will be about 5 to 6 meters underground. After they have done the construction, this part here they can still use it. Tambahnya, lesen pendudukan sementara tol bagi tanah tersebut juga telah tamat tempoh dan ia perlu dipohon semula. Now the TOL, Temporary Occupation License for this piece of land, expired yesterday. Now we have to apply for renewal. I already told SMC because this land is under SMC TOL. Issued the SMC. So today the Land and Survey Department here will apply for extension of this renewal of this TOL temporary, at least for the next 2 years. Okay? So that they can continue to use it for the time being. So we resolve the issue today. Untuk rekod, tapak tersebut merupakan tanah negeri yang kosong dan dikenal pasti oleh Persatuan Lori Sibu adalah sesuai kerana berada di lokasi strategik pada 2013. Tanah seluas 6 ekar itu merupakan lebihan tanah yang tinggal selepas pembinaan jambatan Igan. Hampir 1 juta kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun telah melengkapkan vaksinasi di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PKIDS setakat Isnin. Berdasarkan laman web COVID Now, seramai 1.56 juta kanak-kanak dalam kumpulan sama telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun, seramai 2.89 juta telah lengkap vaksinasi, manakala 2.99 juta menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Sejumlah 16.05 juta individu dewasa telah menerima dos penggalak, manakala 22.97 juta telah melengkapkan 2 dos vaksin. Sebanyak 27,286 dos vaksin COVID-19 harian diberikan semalam melibatkan 8,290 dos pertama, 16,207 dos kedua dan 2,789 dos penggalak. Ini menjadikan jumlah keseluruhan pemberian vaksin melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK kini 70.45 juta. 6 lelaki yang terlibat dalam perang mercun yang tular baru-baru ini dikenakan bon kerana berkelakuan baik di bawah Seksyen 67 Kanun Tata Cara Jenayah di Mahkamah Magistrate Seremban. Magistrate Muhammad Firdaus Saleh membuat keputusan itu selepas kesemua 6 individu berusia antara 19 hingga 23 tahun itu membuat pengakuan bersalah. Sementara itu, 2 individu berusia 22 dan 33 tahun pula didenda RM300 selepas mengaku bersalah di bawah Peraturan 74 Peraturan Bahan Letupan 1923 kerana menjual mercun dan bunga api tanpa permit.
Sebelum ini, media melaporkan seramai 10 lelaki ditahan polis Sabtu lalu selepas dipercayai terlibat dalam sebuah video tular di media sosial memaparkan sekumpulan individu telah melakukan gaduh gempar menggunakan bunga api sesama sendiri. Ketua Polis Daerah Seremban Asisten Komisioner Nanda Maruf berkata, kesemua suspek berusia 19 hingga 42 tahun itu ditahan di sekitar Seremban. Pada 6 Mei lalu, tular satu rakaman video berdurasi 29 saat dalam media sosial yang memaparkan kejadian sekumpulan lelaki melakukan gaduh gempar menggunakan bunga api sesama sendiri di Jalan BPS 3, Taman Bandar Prima, Senawang. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tiba di London awal pagi Selasa untuk menghadiri beberapa acara di ibu kota tersebut. Ketibaan Perdana Menteri di lapangan terbang Luton pada 2 pagi iaitu 9 pagi waktu Malaysia disambut Pesuruhjaya Tinggi Malaysia di United Kingdom, Zakri Jaafar. Timbalan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia Zahid Rastam serta ketua-ketua jabatan dan agensi Malaysia yang berpejabat di London menyambut ketibaan Ismail Sabri di hotel penginapannya. Perdana Menteri yang dalam perjalanan ke Washington DC bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN Amerika Syarikat dijadual melawat pameran Tenun Pahang Menyulam Harapan yang diadakan sempena London Craft Week di bangunan Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Belgrave Square. Beliau turut dijadual menghadap Raja Permaisuri Agong, Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang berada di London bagi pameran yang julung kali diadakan itu. Pameran Tenun Pahang Diraja bermula Isnin yang diadakan selama seminggu sehingga 15 Mei ini antara lain memperagakan tenunan dari penjara yang menampilkan tenunan tradisional lengkap dengan penunan bertugas, fabrik arkib dari Muzium Pahang dan pilihan pakaian Tunku Azizah sendiri selain koleksi tenun peribadi. Ismail Sabri dijadual berlepas ke Washington DC pada 5 petang Selasa iaitu 12.30 malam waktu Malaysia. The Hills Kuching dengan kerjasama Wat Sarawak dan Retrospective Discovery LLP melancarkan program inkubator usahawan makanan yang julung kali diadakan di Sarawak. Majlis tersebut berlangsung di The Grounds Co-working Space The Hills Kuching. Laporan lanjut bersama Hafizur Muzamir yang sudah bersedia di talian. Silakan Hafizur. Baik, terima kasih rakan setugas di studio. Sebentar tadi berlangsungnya Majlis Pelancaran Inkubator Gastronomi Sarawak atau Inkubator SAGO iaitu program inkubasi usahawan makanan pertama di Sarawak hasil kerjasama 3 syarikat yang berpangkalan di Sarawak iaitu The Hills Kuching, Wat Sarawak dan Retrospective Discovery LLP. Untuk makluman, Inkubator SAGO ialah program 11 minggu yang dicipta untuk melengkapkan usahawan makanan dengan kemahiran makanan, kepintaran perniagaan dan kemahiran pembangunan pasaran untuk mengembangkan perniagaan mereka dan berjaya dalam ekonomi digital. Sepanjang program ini dilangsungkan, usahawan yang terpilih akan mendapat akses ke dapur komersial, bengkel, kelas induk dan bimbingan dari usahawan makanan yang berpengalaman dan berjaya serta pakar industri seperti Chef Ancang Libat, Datin Dona Duriwi iaitu pengurusi warisan budaya dan masyarakat seni Sarawak dan ramai lagi. Baiklah rakan setugas, sekian laporan ringkas untuk jam ini. Laporan penuh saya bawakan dalam utama malam ini. Saya Hafizul Muzamir dan jurukamera Aziz Soleh untuk TVS. Kita kembali semula ke studio. Terima kasih Hafizur. Baik, sedikit perkembangan Sukan Si Hanoi, Vietnam. Skuad terjun kebangsaan meneruskan momentum cemerlang di Sukan Si ke-31 apabila atlet negara Oi Zeliang membutirkan pingat emas ketiga Malaysia selepas mengungguli saingan final acara 1 meter papan anjal lelaki di Pusat Akuatik Maidin, Vietnam. Zeliang menampilkan persembahan terpuji dengan mengumpul 377.70 mata dalam keseluruhan 6 terjunan untuk menewaskan 6 penerjun lain. Pingat perak acara itu dimenangi atlet Singapura Avir Tampaklun yang mengutip 286.40 mata sementara seorang lagi wakil negara Bertrand Rodick anak Lises berjaya membawa pulang pingat sulungnya di pentas Sukan Si selepas meraih gangsa apabila mengutip 284.90 mata.
Ini merupakan emas kedua peribadi Zeliang dan ke-13 sepanjang beraksi di pentas Tamasya Sukan 2 tahunan itu selepas turut menjuarai acara 3 meter papan anjal seirama lelaki bersama gandingan Chiu Yiwei semalam. Sedikit perkembangan luar negara, Ferdinand Marcos Jr. memenangi pilihan raya Presiden Filipina berdasarkan keputusan awal yang dilapor media tempatan pada Isnin. Marcos, pewaris politik mendiang Ferdinand Marcos yang memerintah Filipina selama lebih 30 tahun memperoleh lebih 29.6 juta undi, manakala pencabar terdekatnya Leni Robredo jauh ketinggalan di belakang dengan 14.1 juta undi. Beliau mengucapkan terima kasih kepada penyokongnya atas sokongan yang diberikan sejak 6 bulan lalu. Katanya kemenangan yang diraih adalah kejayaan bersama rakyat Filipina. Sekian sahaja laporan untuk jam ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial @TVS TV dan laman web tvstv.my. Saya Aida Mulyono. Salam hormat dan jumpa lagi.